Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku Mr. F. Hassan 3. Okey. Tahukah korang semua, dijangka 2022 bakal terjadi kemelesetan ekonomi dan pakar menjangkakan kejadian ekonomi meleset 2022 lebih dahsyat, lebih teruk daripada The Great Recession pada tahun 1929 ke 27 yang pernah berlaku satu kali dulu. Dan dijangka krisis ekonomi 2022 lagi dahsyat daripada The Great Recession yang pernah berlaku sebelum ini. Okey. Pakar ekonomi juga kata, dijangkakan hujung tahun ni, iaitu pada bulan Disember 2022, kemungkinan dunia akan menghadapi kemelesetan ekonomi. Dikatakan punca yang menyebabkan bakal berlakunya kemelesetan ekonomi ni ialah disebabkan oleh COVID-19, perang antara Ukraine dan Rusia, masalah permintaan dan penawaran dan masalah berkaitan dengan harga komoditi barang dan juga permintaan dan penawaran, supply and demand. Okey. Kita tengok kadar inflasi di negara lain makin meningkat. Contohnya, di Sri Lanka berlaku peningkatan inflasi pada 29.8%. Inflasi di Turki telah melonjak menghampiri 70%. Manakala di Amerika Syarikat kadar inflasi melonjak kepada 8.5%. Dan di United Kingdom inflasi melonjak kepada 9%. Manakala di Rusia, inflasi telah melonjak kepada 17.69%. Di Malaysia, inflasi juga turut meningkat iaitu pada kadar 3.05%, iaitu di Malaysia. Lebih sikit daripada biasa, iaitu pada 3.05%. Okey. Sekarang ni, banyak negara mula mengambil beberapa langkah dasar ataupun polisi untuk menghadapi kemungkinan berlakunya kemelesetan ekonomi ni. Antaranya dengan menaikkan cukai dan faedah. Ada juga negara yang memberi bantuan duit kepada rakyat untuk menggalakkan rakyat berbelanja bagi menggerakkan kitaran ekonomi dalam negara ataupun ekonomi domestik. Dan malah ada juga negara yang memperkenalkan sistem cukai baru, dan juga ada setengah negara juga membuat dasar penjimatan bagi menjimatkan perbelanjaan dalam negara untuk menghadapi kemungkinan berlaku kemelesetan ekonomi pada hujung tahun ni. Okey. Rakyat juga perlu mengambil peranan jugalah untuk menghadapi kemelesetan ekonomi ni. Rakyat kena berjimat cermat. Rakyat perlu membelanjakan wang kepada perkara yang penting, perkara yang perlu macam pendidikan, macam makan, minum, pakaian, tempat tinggal, sesuatu dengan perkara yang penting lah. Senang cakap, korang belanja duit tu untuk tujuan penting lah. Yang tak penting, yang tak ada kena-mengena, berjimat lah. Okey. Malah rakyat juga perlu ada tabungan ataupun perlu ada simpanan yang cukup bagi menghadapi kemelesetan ekonomi ni, sebab kita tak tahu sampai bila jangkaan ekonomi meleset ni bakal berpanjangan. Sama ada akan ambil masa yang cepat ataupun akan memakan masa yang panjang berlakunya meleset ekonomi ni. Apapun, rakyat perlu juga bersiap siaga untuk menghadapi kemungkinan berlakunya kemelesetan ekonomi pada tahun 2022 ni. Okey. Sekarang ni di Malaysia, kita mengharapkan semoga kerajaan kita dapat mengambil langkah untuk menangani kemungkinan berlakunya kemelesetan ekonomi. Dan kita harapkan kerajaan kita dapat mengambil langkah, membuat dasar ataupun polisi yang nak mampu menyelamatkan rakyat dan juga menyelamatkan negara daripada menghadapi krisis ekonomi, kemelesetan ekonomi yang sangat teruk. Okey, apapun kita berdoa lah semoga ekonomi ni tidak meleset lah. Ekonomi ni dapat naik balik lah. Sekaligus menafikan tak berlakulah ekonomi nasihat. Kita hanya mampu berdoa, tapi Tuhan merancang pun kita usahailah dengan berdoa. Tapi Tuhan yang menentukan segalanya kan. Kita berserah pada takdir lah. Kita ialah konten aku. Kalau korang suka, korang boleh like, share, komen dan subscribe channel YouTube aku. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semangat, semangat, semangat. Assalamualaikum.